Moskow menjadi neraka di bawah serangan brutal drone Ukraina. Dan apa yang melanda Rusia pada hari Selasa 19 Mei 2026 ini bukan sekadar satu lagi operasi ketenteraan yang jauh dari barisan hadapan. Ini adalah message politik masuk melalui langit ibu kota yang selama ini cuba digambarkan Putin sebagai tidak tersentuh. Selepas beberapa hari serangan Rusia terhadap banda-banda Ukraina, Kiev membalas dengan gelombang besar-besaran drone jarak jauh, memaksa lapangan terbang dihentikan, pertahanan udara menembak, penduduk merakam letupan pada awal pagi. Dan Kremlin mengakui bahwa mereka menghadapi salah satu tekanan serangan udara paling besar sejak permulaan perang. Rusia sendiri menyatakan lebih daripada 1.000 drone telah ditembak jatuh dalam masa 24 jam di seluruh wilayah Rusia dengan berpuluh-puluh daripadanya menuju ke arah Moskow dan disitulah berlakunya kejutan. Perang yang Putin paksa ke atas Ukraina kini muncul di tingkap golongan elit Rusia. Ia menakutkan ibu kota, mendedahkan kelemahan dalam perlindungan rejim. Dan ia menunjukkan bahwa drone Ukraina telah menjadi senjata yang mudah, murah, dan menyakitkan untuk membawa kos perang ke jantung politik Moskow. Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat yang tepat. Maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik seperti yang pernah dilihat dalam piawaian Credibility. Milson Alves. Serangan itu berlaku selepas satu lagi siri pengeboman berat oleh Rusia terhadap banda-banda Ukraina. Kiev telah diserang oleh peluru berpandu dan drone, bangunan kediaman telah musnah, dan Volodymyr Zelensky berjanji akan memberi tindak balas. Tindak balas itu datang dari udara dengan drone jarak jauh yang dilancarkan terhadap sasaran Rusia. Operasi itu bukanlah satu tindakan simbolik yang kecil. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, lebih daripada 1.000 drone Ukraina telah ditembak jatuh oleh negara itu dalam masa hanya 24 jam. Hanya di arah Moskow, Datuk Bandar Sergei Sobyanin menyatakan bahawa 81 drone telah ditembak jatuh sejak tengah malam 17 Mei. Kekuatan insiden ini terletak pada perkara itu sendiri. Moskow tidak lagi dianggap kebal. Ibu kota Rusia yang dikelilingi oleh sistem pertahanan udara menyaksikan lapangan terbangnya menghentikan operasi. Penduduk melaporkan letupan, bangunan mengalami kerosakan, dan pihak berkuasa bergegas untuk mengawal kesan politik akibat serangan itu. Lapangan terbang Sheremetyevo yang terbesar di ibu kota Rusia memaklumkan bahawa serpihan drone jatuh di kawasannya walaupun tiada kerosakan besar berlaku. Bagi mereka yang tinggal di Moskow, ini mengubah segalanya. Kerana ketakutan bukan lagi sesuatu yang hanya dilihat di televisyen kerajaan, tetapi kini muncul dalam perjalanan menaiki kapal terbang. Di kawasan kejiranan, di tingkap dan dalam bunyi bising waktu dini hari, Ukraina menggunakan drone kerana ia telah menjadi salah satu senjata paling penting dalam peperangan moden. Tidak perlu meletakkan juru terbang dalam risiko, tidak perlu melintasi sempadan dengan konvoi tentera yang besar, dan tidak perlu hanya bergantung kepada peluru berpandu yang mahal. Drone membolehkan serangan ke atas loji penapisan, depot, kilang yang berkaitan dengan pengeluaran ketenteraan, pusat arahan, dan infrastruktur yang menyokong mesin perang Rusia. Kiev telah meningkatkan serangan jenis ini dalam beberapa minggu kebelakangan ini, tepat untuk mengurangkan keupayaan Moskow membiayai dan mengekalkan perang. Reuters mencatat bahawa Ukraina telah memperhebatkan serangan jauh terhadap loji penapisan, depo dan saluran paip minyak Rusia. Sasaran politik ialah Putin, manakala sasaran ketenteraan ialah struktur yang memastikan perang terus berjalan. Ukraina menyatakan bahawa mereka telah menyerang kemudahan minyak dan sebuah kilang yang terlibat dalam pengeluaran senjata berketepatan tinggi di pinggir Moskow. Ukraina juga berkata mereka telah menyerang pusat kawalan yang berkaitan dengan penerbangan drone di kawasan yang diduduki oleh Rusia di timur Ukraina. Zelensky menyatakan bahawa tindak balas itu adalah wajar memandangkan perang masih berterusan dan serangan terhadap banda-banda Ukraina. Dan beliau menekankan bahawa Ukraina berjaya mencapai sasaran lebih 500 km dari sempadan walaupun terdapat pertahanan udara Rusia yang kuat di sekitar Moskow. Moskow merasai tamparan itu kerana ibu kota sentiasa digambarkan sebagai contoh kawalan yang kukuh. Putin membina naratif kekuatan, ketertiban dan kebal.
Namun, drone-drone Ukraina yang berjaya menembusi kawasan paling dilindungi di Rusia telah memecahkan naratif itu. Image ini tidak bermaksud Kiev telah menawan Moskow atau perang telah berakhir, tetapi ia membawa makna yang berbahaya secara politik bagi Kremlin. Penduduk Rusia mulai sadar bahawa perang juga membawa kesan di dalam negara mereka sendiri. Kesan itu muncul dalam bentuk kematian, kecederaan dan kerosakan harta benda. Pihak berkuasa tempatan Rusia berkata, sekurang-kurangnya 4 orang terbunuh dalam serangan Ukraine, termasuk 3 orang di wilayah Moskow. Sobyanin melaporkan terdapat kecederaan berhampiran pintu masuk kilang penapisan minyak Moskow dan kerosakan pada rumah-rumah. Gabenor wilayah Andrei Vorobyov menyatakan bahawa seorang wanita maut di Khimki di utara ibu kota dan kematian lain berlaku di Pogorelki dalam daerah Maitisiki. Bangunan kediaman dan struktur infrastruktur juga telah rosak menurut pihak berkuasa Rusia. Perbezaannya, kali ini serangan itu tidak disembunyikan dalam satu kenyataan ringkas daripada kerajaan. Gambar, laporan daripada penduduk dan reaksi pihak berkuasa sendiri menunjukkan bahawa operasi itu telah mengganggu kehidupan harian di ibu negara. Associated Press menunjukkan bahawa semakin sukar bagi Kremlin untuk menggambarkan perang itu sebagai sesuatu yang jauh daripada rutin harian orang awam Rusia. Laporan yang sama mencatat bahawa serangan udara hujung minggu di kawasan Moskow telah membunuh 3 orang, mencederakan 12 yang lain, merosakkan bangunan dan rumah serta turut mengenai kawasan yang berkaitan dengan minyak. Dan di sinilah masuknya perkara yang paling sensitif. Bagi Putin, Ukraine bukan sekadar membalas dendam kerana marah, tetapi menggunakan drone untuk melemahkan ekonomi perang Rusia. Zelensky berkata bahawa dalam beberapa bulan kebelakangan ini, keupayaan penapisan Rusia telah menurun sebanyak 10% dan telaga minyak telah ditutup. Pada hari Selasa ini, Reuters juga melaporkan bahawa drone telah menyerang objek industri di wilayah Yaroslavl, kawasan yang mempunyai infrastruktur penapisan minyak. Sementara serangan terus berlaku di Kursk, Rostov dan wilayah-wilayah Rusia yang lain, Rusia cuba membalas dengan naratif yang sama seperti biasa. Kementerian Luar Negeri Rusia menuduh Kiev menyerang orang awam, sementara kedua-dua pihak menafikan menyerang orang awam dengan sengaja. Tetapi masalahnya bagi Kremlin ialah pengiraan Rusia sendiri mengesahkan besarnya serangan itu. Apabila Moskow mengatakan bahawa mereka telah menembak jatuh lebih daripada 1,000 drone dalam masa 24 jam, mereka cuba menunjukkan kecekapan pertahanan. Namun, pada masa yang sama, mereka mengakui bahawa mereka berdepan tekanan udara yang sangat besar, terkoordinasi dan tersebar di beberapa wilayah. Serangan itu juga menunjukkan perubahan teknologi. Associated Press menekankan bahawa keupayaan Ukraine untuk menembusi pelindungan udara Moskow mencerminkan pertumbuhan senjata drone dan penambahbaikan taktik Ukraine. Ibu kota Rusia adalah sasaran yang paling sukar kerana ia menumpukan pertahanan udara. Tetapi halangan ini tidak menghalang drone daripada sampai ke kawasan tersebut dan menyebabkan kerosakan, kelewatan, dan ketakutan. Sekarang, apa yang berlaku ialah peningkatan tekanan. Rusia cenderung untuk meningkatkan serangan terhadap bandar-bandar Ukraina, seperti yang telah dilakukan selepas serangan ke atas Moskow, dengan menyerang Odessa dan Dnipro menggunakan peluru berpandu dan drone. Ukraina cenderung untuk terus menyasarkan struktur yang menyokong perang Rusia, terutamanya tenaga, industri ketenteraan, dan pusat-pusat arahan. Kremlin mungkin akan cuba menapis video, memurangkan internet mudah alih, dan mengawal naratif. Tetapi setiap drone yang muncul di langit Moskow membuka satu retakan dalam naratif keselamatan mutlak. Moskow tidak tumbang, tetapi mesejnya sudah sampai. Ibu kota Rusia kini berada dalam jangkauan perang yang dimulakan oleh Putin dan cuba diuruskan olehnya seolah-olah ia adalah masalah orang lain. Drone-drone Ukraina telah menunjukkan bahawa jarak tidak lagi melindungi golongan elit Rusia seperti dahulu. Bahawa lapangan terbang boleh dihentikan, loji penapisan boleh berada dalam keadaan berjaga-jaga dan kawasan kejiranan berhampiran pusat kuasa boleh mendengar bunyi serangan. Ukraina telah menemui cara yang murah, bersifat politik dan menyakitkan untuk bertindak balas, menyerang jentera yang menggerakkan perang dan memaksa Moskow merasai konflik itu di wilayahnya sendiri.
Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves, jumpa lagi.